Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abdul Jalil iaitu dari Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Sanakan kerana memberikan sedikit ruang kepada saya pada pagi ini berkongsi sedikit berkaitan dengan Hari Guru. Jadi dengan itu saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pegawai-pegawai di PPD Sandakan, kepada semua pengetua, semua guru besar, kepada semua guru-guru di sekolah, tak kiralah berada di bandar Sandakan ini ataupun di pulau-pulau di kawasan pedalaman luar bandar dan seterusnya juga guru-guru yang berada di rumah, ibu-ibu yang memang kita anggap juga sebagai guru kepada anak-anak di rumah dalam keluarga masing-masing. Pada tahun ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah memilih satu tema yang begitu dekat di hati kita, iaitu Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Dan kalau kita kupas tentang tema ini, saya percaya ianya sangat bermakna kepada kita. Guru insani, guru yang mempunyai nilai-nilai murni, yang mempunyai etika, yang mempunyai budi pekerti yang tinggi. Jadi saya mengharapkan guru-guru kita di mana juga berada adalah guru-guru insani yang dapat dijadikan contoh kepada anak-anak kita di sekolah. Kalau di sekolah saya percaya guru-guru ini sentiasa menjadi idola kepada anak-anak murid dari segi percakapan, dari segi tingkah laku, dari segi cara kita berjalan, dari cara kita berpakaian. Jadi saya harap kepada guru-guru untuk terus mengekalkan etika yang baik agar ianya menjadi satu contoh yang baik kepada anak-anak di sekolah. Kalau kita lihat kita berkhidmat dalam pendidikan, mungkin seorang guru itu berkhidmat dalam lingkungan 30 tahun dalam perkhidmatan. Jadi apakah yang kita ingin kongsikan kepada anak-anak kita dalam tempoh 30 tahun kita berkhidmat. Walaupun mungkin ada kalangan yang menonton ini guru baharu, yang baharu berkhidmat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi di akhir perkhidmatan kita, bila kita sudah berkhidmat 30 tahun, 32 tahun, apakah yang akan dirancang, difikirkan dalam tempoh perkhidmatan itu? Apa yang kita mau berikan kepada anak-anak didik kita di sekolah? Saya percaya semua orang mempunyai harapan yang tinggi kepada anak-anak ini, agar anak-anak yang kita didik ini dapat menjadi anak yang baik. Baik dari segi akhlaknya, tingkah lakunya, dan jika anak-anak ini baik dari segi tingkah lakunya, sudah tentu anak-anak ini juga akhirnya akan menjadi anak-anak yang cerdik. Dan kita tahu KPM sekarang menguar-uarkan tentang ABC, anak yang baik lagi cerdik. Dan saya percaya ini bukan saja berlaku pada masa sekarang, tetapi memang sejak dahulu lagi kita ditekankan tentang bagaimana untuk melahirkan anak-anak yang baik di sekolah. Kalau kita tengok di sekolah, saya percaya ramai
guru-guru kita yang insani, yang mempunyai budi pekerti yang baik, yang mana mereka tidak berkira dari segi masa untuk mengajar di sekolah, sentiasa memberikan ruang, ya, masa yang lebih kepada anak-anak ini, bukan saja untuk kelas-kelas tambahan tetapi juga dalam PDP, ya, dalam PDPC di Bilik Darjah, ya, ramai guru-guru yang menyediakan bahan-bahan pengajaran untuk mengajar keesokan harinya, tetapi menggunakan masa selepas sekolah ataupun di rumah untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. Jadi guru-guru begini, ya, sangat-sangat kita hargai. Ya, inilah guru-guru insani yang kita inginkan, yang mana pengajaran itu, ya, datang daripada hati yang ikhlas. Ya, kalau ikut pengalaman saya, ya, di beberapa buah sekolah, ya, saya temui guru-guru yang begini. Ya, mereka selalu mengambil masa yang lebih untuk membuat persediaan untuk mengajar, ya, pada hari-hari biasa. Kemudian pada hari Sabtu ada dalam kalangan guru yang membuat kelas-kelas tambahan, ya, dan selepas kelas tambahan ada lagi guru-guru ini yang membawa, ya, anak-anak murid mereka, ya, untuk makan bersama-sama, ya, untuk meraihkan, ya, anak-anak yang sudah berjaya datang ke sekolah untuk menghadiri kelas tambahan. Ya, jadi saya sangat-sangat menghargai guru-guru yang begini, ya, tanpa dipaksa, ya, mereka willing, ya, mereka sukarela untuk membuat kerja-kerja yang begini, ya. Jadi keikhlasan kita sebagai seorang guru itu sangat dituntut, ya, khususnya zaman sekarang. Ya, kita tahu anak-anak sekarang generasi Z, ya, mereka sangat memerlukan ilmu yang advance, ya. Jadi guru-guru juga kena lebih advance, ya, untuk membuat persediaan mengajar, ya, dan saya percaya ini guru-guru sebegini ramai, ya, ramai disanakan. Ya, saya sudah berkhidmat, ya, di lebih kurang 5 buah sekolah di Sandakan. Saya memang temui guru-guru yang begini, yang mereka ikhlas mengajar, ya, sangat bertanggungjawab, melaksanakan amanah, ya, sebagai seorang guru, seperti lagu kita lah kan, lagu Guru Malaysia, ya, janji tetap ditunaikan, melaksanakan amanah sebagai seorang guru, ya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru ini, ya, bukan saja di dalam sekolah, malah ada dalam kalangan guru-guru kita yang melakukan, ya, tugas-tugas ini juga di luar sekolah. Jadi guru-guru begini yang banyak berkorban dari segi masa, malah ada dalam kalangan guru kita yang sanggup mengorbankan kawangan, ya, untuk membantu anak-anak ini berjaya, bukan saja dari segi akademik tapi juga dari segi co-curriculum, ya, dan juga guru-guru ini mempunyai sikap yang orang kata kita sanjung, ya. Guru kita ni sebagai seorang guru, kita punya nilai yang sangat baik yang boleh disanjung, ya, sebab ada dalam kalangan kita guru-guru ini yang sanggup menziarahi anak-anak murid hingga ke rumah, ya, berjumpa ibu bapa, berjumpa keluarga, ya, untuk menyelesaikan kehadiran anak-anak murid yang mungkin, ya, kurang memuaskan di sekolah, ya. Jadi kita kena teruskanlah, ya, sikap-sikap yang baik, yang terpuji ini, ya, sebagai seorang murabbi, ya, kepada anak-anak didik, ya, agar segala apa yang kita buat semasa kita menjadi seorang guru ini, kita
akan dapat menikmatinya, ya. Apabila kita sudah tidak lagi mungkin satu hari nanti, ya, tidak lagi bergelar guru, ya. Jadi bila kita sudah tidak bergelar guru, ya,